bahagian pengurusan latihan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Ya. Jadi pagi ni kita akan borak-borak bersama dengan Tuan Ghazali. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi, saya Razi. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat. Dari mana tadi Tuan sebenarnya? Tadi daripada Ibu Pejabat tadi, daripada Jalan Padang Tembak lah. Jalan Padang Tembak? Jalan Padang Tembak sebelah Minda. Padang Tembak. Okey, itu dia. Jadi hari ini kita akan kata pun borak-borak mengenai kesiapsiagaan awam. Ya, tajuk betul. dia. Itu di antaralah yang kita akan borakkan. Jadi baik. Jadi untuk pendengar kita akan bersama dengan Tuan Ghazali ya, untuk memborakkan lagi lah mungkin sedikit sebanyak orang kata pun kesiapsiagaan awam ini ya, daripada segi bantuan-bantuan daripada Jabatan Pertahanan Awam ni. Sebabnya bukan semua orang yang tahu apakah tugas betul. Jabatan Pertahanan Awam ni kan. Ya betul. Kadang-kadang orang parti dia macam rela pun ada. Betul. Tapi itu yang hari ini kita akan borak bersama Tuan. Baik. Jadi di antara yang kita akan tanya bersama dengan Tuan, umumnya ya kita tahu sejak beberapa tahun belakang ini Tuan negara kita mengalami beberapa kejadian bencana alam terutama sekali banjir besar. Ini salah satu banjir besar dan runtuh gempa bumi yang berlaku di Sabah kalau tak silap Betul. Jadi pada pandangan Tuan kalau berlaku bencana di masa depan, adakah rakyat ini sudah bersedia? Contohnya sebagai gempa ni orang tak jangka di Sabah akan berlaku. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Saudara Azizi. Memang tidak dinafikan bahawa negara kita kini lebih terdedah dengan pelbagai bentuk bencana dan krisis. Kadang-kadang bencana yang kita tak jangka-jangka akan berlaku. Contohnya gempa bumi, tanah runtuh dan sebagainya. Betul. So memang dikatakan tahap kesediaan masyarakat kini lebih baik dan bersedia. Kerana kita tengok pada kebelakangan ni, kita tengok masalah ataupun krisis jerbu yang sedang melanda pada masa ini. Kita lihat banyak masyarakat di tahun ni yang peka. Mereka peka apa yang berlaku dan mereka ambil tahu apa tindakan-tindakan yang patut dibuat. Namun begitu, pada pandangan saya, konsep kesediaan atau kesiapsiagaan ini sepatutnya wujud lebih awal supaya masyarakat lebih bersedia dengan kelengkapan ilmu dan tindakan yang sepatutnya. Baik. Saya difahamkan jugalah selain menjalankan tugas-tugas penyelamat dan bantuan kecemasan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM juga adalah ataupun agensi yang terlibat secara langsung dalam usaha meningkatkan tahap kesiapsiagaan ataupun elemen persediaan dalam menghadapi bencana di kalangan masyarakat. Jadi boleh Tuan orang kata pun jelaskan apakah program yang dijalankan oleh pihak JPAM dalam menghadapi sebarang bencana ini yang penting lah Sudah pasti orang nak tahu apakah tugas JPAM ni sebenarnya. Okey, untuk makluman semua, pihak JPAM sebenarnya mempunyai pelbagai program-program yang telah dibangunkan di semua peringkat lapisan masyarakat di dalam usaha meningkatkan tahap kesiapsiagaan rakyat di negara ini. Sebagai contoh, kita ada program PROSPA, program kesedaran awal pertahanan awam, dan juga tunas pertahanan awam untuk kanak-kanak di sekolah rendah, dan kita juga ada kadet pertahanan awam untuk sekolah menengah. Kita ada program SISPA, iaitu siswa-siswi pertahanan awam untuk penuntut-penuntut di universiti awam dan universiti swasta, dan juga program-program pendidikan orang awam yang lain. Saya ambil contoh, kita ada program LEAD, iaitu Local Engagement Approach on Disaster, ataupun pelibatan masyarakat setempat dalam menghadapi bencana. Yang mana program ini adalah satu program yang telah diwujudkan oleh JPAM khusus kepada komuniti setempat, terutama di kawasan-kawasan yang berisiko bencana. Program ini adalah penting bagi mewujudkan pasukan tindak balas kecemasan setempat atau disebut sebagai CDERT, Civil Defence Emergency Response Team, di tempat-tempat berisiko bencana. Yang mana program LEAD ini juga mengandungi beberapa latihan asas yang mudah difahami, yang boleh digunakan oleh orang awam ketika menghadapi bencana. Dan kami di pihak JPAM juga menyasarkan agar semua komuniti-komuniti setempat yang berisiko bencana mempunyai pasukan tindak balas kecemasan atau sidik ini bagi memenuhi hasrat kesiapsiagaan awam yang menyuruh kepada masyarakat. Itu tugas. Itu ada tugas tugasnya. Jadi baru-baru ini berlaku kehilangan 7 pelajar orang asli. Pihak daripada Jabatan Pertahanan Awam juga terlibat. JPAM pun terlibat juga dalam usaha-usaha untuk mencari dan menyelamat masa-masa, dan kita libatkan pejabat kita di Gua Musang. Memang kita bermula daripada peringkat awal sehinggalah saya rasa berterusan juga sehingga ke hari ini. Itu antara satu tugas JPAM selain daripada kita membuat latihan-latihan kepada masyarakat. Sikit sebanyak saya nak tanya juga dekat Tuan, ini lari daripada sini orang kata pun bila sebenarnya ditubuhkan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia ni, sebenarnya ramai yang tidak tahu kewujudan Jabatan Pertahanan Awam. Kalau ikutkan JPAM ni sebenarnya telah wujud sebelum mereka lagi, yang mana kita telah diwujudkan pada tahun 1952. Yang mana kalau ikutkan tahun ni kita dah sampai usia 63 tahun. Kalau dalam 3 tahun tu orang kata dah berpencen dah. Mana di situ orang kata sebenarnya JPAM ni sebenarnya dah wujud lama. Cuma mungkin dari segi
rakyat mungkin tidak nampak, mungkin tidak tahu apakah peranan dan fungsi, dan macam Saudara Azizi cakap tadi, ada kadang sebelum ni salah anggap bahawa kita ni adalah rela dan sebagainya. Itu yang berlaku sebelum betul, ni. Sebab kalau dulu saya duduk di kampung, ya. Saya tak tahu pun bukan tugas nampak pakaian, tengok apa tugas diorang ni. Banyak macam itulah ya. Baik, Tuan Rizal, terus saya akan tanyalah Tuan lagi. Kita berbalik semula ke soalan kita ya. Boleh Tuan ceritakan secara ringkas apakah peranan utama program LEAD ini, atau dengan kata lain persiapan komuniti siap siaga bencana? Okey, program LEAD ini ataupun local approach, local engagement approach on disaster ni mempunyai 3 peranan utama JEPAM. Yang pertama, kita menubuhkan jawatankuasa kerja SIDA mengikut seksyen yang bersesuaian. Kita ada 6 seksyen, iaitu seksyen ibu pejabat, seksyen kebajikan, seksyen penyelamat, seksyen warden, seksyen ambulan atau pertolongan cemas, dan juga seksyen bomba tambahan. Nah, selain daripada mewujudkan jawatankuasa, kami juga memberikan latihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Contohnya antara latihan-latihan yang disediakan iaitu asas menyelamat di air, asas pertolongan cemas, pengusian kediaman atau bangunan, serta pengusian pusat penahan. Ini adalah antara latihan-latihan yang kita sediakan. Dan selain daripada itu juga kita juga membuat penilaian dan mengadakan latihan susulan terhadap komuniti tempat, bagi kita menguji setakat mana tahap kefahaman dan juga menguji segala ilmu-ilmu yang telah diajar tu sama ada boleh diterima pakai, ataupun kita nak uji setakat mana pemahaman komuniti-komuniti yang telah kita bagi latihan. Itu dia orang kata pun peranan utama program LEAD ya, Tuan Ghazali. Baik, jadi kita berehat dulu Tuan Ghazali ya. Boleh. Kita berehat dulu. Baik, terus dengar Radio Malaysia HFM Monowai dalam persembahan bersama kita bersama dengan Tuan Ghazali, iaitu pengarah bahagian Kegugusan dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Monowai sama dengan kita. Semoga berenang ni ada sebelah pagi kan, dan juga semoga Tuan Ghazali sendirilah yang terhibur. Kalau nak kita kongsikan search dengan Amy. Dia berasal daripada Johor kan. Tak, kalau silap saya, Amy dia apa tu nama dia, Suhaimi bin Abdul Rahman ya. Baik, dia daripada kampung Bakar Batu Johor Bahru itu dia. Baik. Kita balik pula kembali ke orang kata pun ke soalan kita lah ya. Baik. Jadi bagi saya lah merasakan program LED tadi dapatlah membantu meningkatkan kepercayaan rakyat dekat kesiapsiagaan dan kesepaduan agensi kerajaan persekutuan negeri dan daerah dalam pengurusan kecemasan, bencana dan krisis ya. Di sini orang kata boleh Tuan berikan sedikitlah penjelasan mengenai apakah berkaitan langsung LED ini dalam memupuk konsep kesiapsiagaan sebelum dan semasa bencana ataupun krisis, Tuan. Okey, suka saya tekankan di sini bahawa memang ada berkaitan langsung LEAD ni kerana kita menggerakkan komuniti, di mana kita merasakan komuniti berasaskan solidariti dan kesukarelawanan adalah pokok penting dalam menghadapi setiap bencana atau krisis. Yang mana melalui gerakan komuniti ini kita akan memberikan mereka latihan-latihan secara berterusan. Dan antara tindakan-tindakan yang perlu dibuat sebelum suatu bencana atau krisis adalah menyediakan beg kecemasan, yang mana kita akan sediakan checklist panduan daripada JEPAM, dan juga kita akan menentukan lokasi-lokasi pusat penahan yang ingin dituju jika berlaku bencana. Maknanya pihak komuniti ni dia kena tahu sekiranya berlaku bencana banjir dan sebagainya, dia kena tahu di mana pusat-pusat penahan yang terdekat, yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka lah untuk mereka tuju. Dan selain daripada itu juga mereka ni perlulah menyimpan segala nombor-nombor telefon kecemasan, yang mana ini antara tindakan-tindakan yang perlu dibuat. Dan sewaktu bencana atau krisis pula, pihak komuniti ini boleh membuat penilaian secara visual dan juga mendengar segala ebahan atau pengumuman berkenaan dengan bencana banjir ataupun bencana-bencana yang lain. Perlulah membawa beg kecemasan, memastikan semua bakalan elektrik dan gas di kediaman hendaklah dimatikan, supaya kita tak nak sekiranya berlaku musibah banjir, maknanya sekiranya sumber-sumber elektrik ni tidak ditutup, mana mungkin boleh membahayakan bukan sahaja kepada mangsa-mangsa banjir, malahan kepada pasukan-pasukan selamat yang mungkin tidak sedar bahawa mungkin ada antara sumber-sumber ni masih belum ditutup. Dan juga memastikan semua ahli-ahli keluarga mereka telah keluar daripada rumah. Dan yang paling penting juga adalah memastikan semua pintu tingkap
telah dikunci dan maklumkan kepada jiran-jiran sekiranya bersedia untuk berpindah ke pusat pemindahan dan akhir sekali pergi dan melapor diri di pusat-pusat pemindahan. Itu ya, orang kata pun dah kesiapsiagaan yang patut. Itu antara kesiapsiagaan yang perlu ada. Ialah terutama sekali bencana yang berlaku dalam negara kita iaitu banjir. Tuan, ya. Kalau perhatikan pada tahun lepas kalau tak salah saya, perhatikan Pantai Timur betul. Di antara Pahang, Kelantan ya. Kalau perhatikan Kelantan ya, memang kalau kita perhatikan sampai bila air surut, rumah atas rumah balik. Betul. Tersangkut. Memang dia punya skala banjir tu yang terlampau besar lah. Memang betul. Itu ya, kalau ini orang kata pun itulah pentingnya orang kata pun fungsi Jabatan Tanah Awam untuk memberitahu terutama sekali kepada rakyat khususnya. Baik, saya tertarik dengan kenyataan Tuan mengenai beg kecemasan JPAM sebentar tadi. Jadi boleh Tuan orang kata pun terangkanlah mengenai beg keselamatan JPAM ni Tuan. Okey, untuk pengalaman orang ramai terutamanya kepada mereka yang sentiasa berhadapan dengan bencana dan krisis, beg ini sangat penting dan berguna untuk tujuan keselamatan dan juga rujukan di masa hadapan. Antara perkara-perkara ataupun benda-benda yang perlu ada dalam beg ini adalah air minuman, iaitu dalam perlu diisi dalam berkaya bersih, makanan yang boleh terus dimakan, yang tidak memerlukan sebarang penunjukan atau perlu dimasak, wang tunai, ubat-ubatan dan bekalan pertolongan cemas, pakaian, peralatan mandian, radio berkuasa bateri, lampu suluh, bateri tambahan, power bank, whistle, pisau, tali pemutih api, lilin, serta dokumen-dokumen penting seperti surat beranak, sijil nikah dan sebagainya. Itu paling penting sijil ya. Orang kata untuk pelajar-pelajar lagi penting lah sijil kalau tenggelam mana kena perlu dapatkan salinan dan mungkin melibatkan proses yang panjang lah untuk dapatkan semula lah. Tapi boleh dapatkan Tuan kan? Saya rasa boleh dapatkan dokumen-dokumen kalau sijil persekolahan mungkin kena rujuk balik dengan Jabatan Pendidikan ataupun sekolah-sekolah lah. Baik, apakah harapan Tuan terhadap kempen keselamatan ini kepada rakyat khususnya dalam kalangan orang-orang asli lah Tuan? Sebab kalau perhatikan orang asli khususnya kalau sebelah kami memanglah tidak jauh dari pedalaman, tapi ada setengah menjadi Kelantan betul-betul di pedalaman. Jadi orang kata pun macam mana orang kata kempen kesiagaan ini termasuk kalangan masyarakat asli Tuan? Okey, terima kasih. Saya amat berharap melalui penyerahan dan pendidikan mengenai pentingnya konsep kesiapsiagaan ini mampu menjadi benteng kepada rakyat, terutamanya masyarakat orang asli dalam menghadapi sebarang bencana dan krisis yang tidak dijangka. Bencana adalah sesuatu kejadian yang berlaku secara mengejut, bersifat kompleks, mengakibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda atau alam sekitar. Bencana tidak pernah mengenal tempat dan masa. Mentaliti kesiapsiagaan ini perlu ada pada setiap masa. Harapan kami di JPAM adalah untuk menjalinkan kerjasama yang erat dan strategik bersama agensi kerajaan yang lain, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan swasta, serta dikuatkan dengan kerjasama rakan media dalam meningkatkan kesiapsiagaan musim bencana di kalangan masyarakat. Stay alert, be prepared. Itu dia, stay alert, be prepared. Itu kita punya cokan kata lah, moto. Orang kata pun selalu dah berjaga dan betul. Bersedia baik. Jadi sedikit sebanyak lah orang kata pun mungkin dah pendengar kita mungkin nak ambil lebih tahu lebih khusus orang kata pun nak telefon kat siapa jadi kalau saya perhatikan di sini ada nombor telefon ini yang kita akan kongsikan orang kata siapakah dia ini pegawai untuk ini pegawai Perhubungan Awam kita lah di Jabatan Tanah Awam Malaysia. Dan mungkin boleh juga masyarakat di luar sana boleh melayar kita punya laman web iaitu di www.civildefence.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut lah berkaitan dengan segala perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh pihak JPAM, terutama yang melibatkan latihan-latihan kepada komuniti. Baik, itu dia apa yang ini saya akan kongsikan nanti terdapat pegawai yang boleh dihubungi. Baik Tuan, jadi kalau perhatikan dah sampai di sini saja. Perhatikan punya soalan-soalan kita mungkin dah sedikitlah temu sekali kalau perhatikan dah Tuan dah ceritakan mengenai pesanan-pesanan. Mungkin ada sedikit lah pesanan khusus kepada masyarakat orang asli. Ini kalau orang kata pun dah di pedalaman Tuan, mesti mengambil masa yang panjang kita nak bantuan, nak penyelamat. Macam mana dia nak telefon dengan keadaan orang kata pun line telefon tak ada di pedalaman. Saya contoh pergi di Kelantan hampir 9 pagi 5 petang. Betul. Punyalah jauh dia masuk pedalaman. Jadi macam mana Tuan? Saya rasa mungkin sebagai langkah awal
saya menggalakkanlah kepada mungkin ketua-ketua di peringkat komuniti lah, kaum asli ni mungkin boleh berhubung lah dengan pejabat-pejabat JEPAM yang terdekat lah untuk mengadakan perbincangan atau minta bantuan kepada pihak JEPAM untuk melatih lah, supaya sekiranya latihan ni dapat diberi lebih awal, mungkin dapat sekiranya berlaku sebarang bencana dan sebagainya, maknanya masyarakat asli yang berada di pedalaman dia dah dilatih lebih awal dan dia tahu apakah tindakan-tindakan yang perlu dibuat, kerana orang kata mencegah tu lebih baik daripada merawat. Betul. Itu yang